Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio saya jelas, boleh minta bantuan anda semua untuk memaklumkan kepada saya. Baik, malam ni saya akan buat dua live kerana saya lihat isu pengampunan Najib Razak sedang dimain-mainkan oleh pelbagai pihak, termasuk UMNO dan termasuk pihak-pihak lain yang sedang menimbulkan banyak teori konspirasi, dan yang lebih membimbangkan saya adalah tafsiran-tafsiran yang tidak betul berhubung kuasa-kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong dan juga peranan lembaga pengampunan dan perkara-perkara yang berkait. Disebabkan itu, saya telah membuat keputusan untuk membuat dua live. Live ini yang pendek ya, 5 minit atau kurang, di mana saya akan jelaskan secara ringkas ya kuasa budi bicara Agong dalam pengampunan dan sebab Anwar Ibrahim duduk dalam lembaga pengampunan bagi menilai kes Najib Razak. So ini dua perkara yang saya akan sentuh dalam live ini, dan di dalam live yang akan berlangsung 10 minit selepas live ini, saya akan mendedahkan rahsia di sebalik gesaan ya UMNO untuk agar Najib diampunkan. So dua-dua live ini penting bagi anda. Baik, saya mulakan dengan menjelaskannya. Sebelum tu, kalau audio jelas, tolonglah maklumkan kepada saya. Jadi di dalam live ini, pertama saya ingin jelaskan bahawasanya di dalam Undang-Undang Malaysia berdasar atau bersandar kepada Perlembagaan Persekutuan, spesifiknya ya perkara 40, bahagian-bahagian di dalam perkara 40 Perlembagaan Persekutuan, perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dibaca bersama fasal 3 perkara 40 Perlembagaan Persekutuan, maka yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk sama ada mengampunkan ataupun sekiranya seseorang itu telah dijatuhkan hukum, maka hukumannya, maka dia boleh tunda hukuman itu ya. Ini adalah antara kuasa yang di-Pertuan Agong ya. Dan yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Okay. So ini secara ringkas tanpa memasuki bahagian mana dalam perkara yang berkaitan, apa kata perkara itu. So secara ringkas bahagian-bahagian tertentu dalam perkara 42 dibaca bersama fasal 3 perkara 40 lah. So yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk mengampun ya, menunda hukuman dan sebagainya ya, bagi kes-kes melibatkan pengampunan di wilayah persekutuan ya, semua kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya ya. So ini di bawah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi bila kita cerita negeri-negeri lain di mana ada sultan, ada yang dipertua, maka sultan berkenaan, yang dipertua berkenaan mempunyai kuasa berkaitan bagi negeri-negeri di bawah naungan masing-masing ya. So bila kita cerita wilayah persekutuan, kita cerita yang di-Pertuan Agong ya, berkenaan dengan kuasa pengampunan. Okey. Lembaga pengampunan pula bagi kawasan wilayah persekutuan perlu terdiri daripada beberapa ahli. Yang wajib adalah Peguam Negara, okey, kemudian Menteri Wilayah Persekutuan. So bagi negeri-negeri pula ketua menteri dia, menteri berkaitan di situlah. Tapi bagi wilayah persekutuan, Menteri Wilayah Persekutuan perlu duduk bersama dengan 3 lagi ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebenarnya tidak melebihi 3 ahli yang dilantik Yang di-Pertuan Agong. Okey. So yang lembaga pengampunan ini akan menasihati Yang di-Pertuan Agong setelah menilai dan mempertimbangkan permohonan pengampunan, petition pengampunan ya. Okey. So
sebelum lembaga pengampunan membuat keputusan, sebarang keputusan, lembaga ini perlu menilai mana-mana pendapat atau nasihat ataupun keterangan bertulis oleh peguam negara sekiranya ada sebelum membuat sebarang keputusan. Okey. Kemudian akhirnya lembaga pengampunan akan menasihati Yang di-Pertuan Agong. Okey, sama ada seseorang itu perlu diampunkan ke tidak. Okey. Now, anda perlu tahu selepas lembaga pengampunan memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara berdasarkan perlembagaan persekutuan. Sekiranya anda memahami perlembagaan persekutuan ni, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara sama ada untuk menurut nasihat lembaga pengampunan atau membuat keputusan yang tidak bersama dengan nasihat lembaga pengampunan. Maknanya jika contohnya dalam kes Najib, lembaga pengampunan kata Najib perlu diampunkan, maka Yang di-Pertuan Agong boleh bersetuju dan mengampunkan Najib, atau Yang di-Pertuan Agong boleh berkata terima kasih atas nasihat itu tetapi saya tidak akan mengampunkan Najib. Ataupun Yang di-Pertuan Agong boleh melengahkan keputusan berdasarkan nasihat lembaga pengampunan bagi tempoh yang tidak ditetapkan. Hari ini lembaga pengampunan contohnya beri nasihat, mungkin 2 tahun lagi Yang di-Pertuan Agong buat keputusan berdasarkan nasihat itu. Tidak ada tempoh spesifik. So itu anda perlu faham dengan jelas. Ya. Ini dari sudut perundangan. Ini tidak boleh dipertikai. So, ada pendapat yang berkata yang lembaga penasihat sebenarnya berkuasa, Yang di-Pertuan Agong sekadar formality sahaja. Ini tidak benar. Ya. So anda perlu faham, akhirnya kuasa budi bicara masih terletak pada tangan Yang di-Pertuan Agong setelah dinasihati oleh lembaga pengampunan. Seperkara lagi, ada yang bertanya, Anwar duduk dalam lembaga pengampunan sebab apa? Okey, ini jawapannya. Anwar duduk dalam lembaga pengampunan bagi kes Najib ini bukan sebagai Perdana Menteri, tetapi memenuhi keperluan untuk adanya Menteri Wilayah Persekutuan. Baik, Anwar sebenarnya bukan Menteri Wilayah Persekutuan, tetapi apabila Anwar menjadi Perdana Menteri, ada penyusunan semula kementerian-kementerian tertentu di mana kementerian menteri ataupun portfolio wilayah persekutuan ni diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan sehingga kini Anwar belum namakan Menteri Wilayah Persekutuan. Atas dasar itu, oleh kerana portfolio itu adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri, maka Jabatan Perdana Menteri diketuai oleh Perdana Menteri, maka Anwar melaksanakan tanggungjawab Menteri Wilayah Persekutuan dan mewakili portfolio ini apabila duduk dalam lembaga pengampunan, kerana menurut perlembagaan, lembaga pengampunan ini bagi kawasan wilayah persekutuan perlu diwakili oleh Menteri Wilayah Persekutuan. So ini fakta-faktanya berhubung dengan sebab Anwar duduk dalam lembaga pengampunan, dan ini juga faktanya berhubung kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong dalam isu pengampunan. Okey, so ini anda perlu jelas. So sekarang timbul persoalan, mengapakah UMNO sedang mendesak agar Najib diampunkan. Ini saya akan jelaskan dalam live 10 minit dari sekarang. Okey. Now, sebelum saya akhiri live ini, dan berjumpa sekali lagi 10 minit dari sekarang, anda perlu tahu siapa boleh mengemukakan petisyen pengampunan. Baik, di bawah perkara 42, yang boleh mengemukakan petisyen pengampunan adalah banduan, ahli-ahli keluarga banduan atau peguam banduan. Dan di bawah seksyen tertentu dalam peraturan penjara juga boleh mengemukakan petisyen pengampunan
Tapi ini lazimnya bagi seseorang yang telah menjalani hukum lebih dari 8 tahun. Okey, tapi itu kita tak usah bincangkanlah. Okey. So, UMNO bukannya ahli keluarga Najib, bukannya peguam Najib, atau bukannya duduk dalam penjara bersama Najib. Jadi, apakah sebenarnya yang sedang dipohon oleh UMNO? Adakah ianya petition pengampunan? Ini kita akan pertimbangkan dalam live seterusnya. Tetapi apa yang ingin saya beritahu di sini adalah lembaga pengampunan duduk untuk mempertimbangkan petition pengampunan. Jadi sekiranya petition pengampunan difailkan, maka lembaga pengampunan akan mempertimbangkan petition itu antara petition-petition lain. Okey. Apa yang UMNO sedang lakukan bukannya memfailkan petition pengampunan. So sebenarnya lembaga pengampunan bila duduk, dia sebenarnya bukan mempertimbangkan apa yang UMNO cadangkan. Ya. So ini anda perlu jelas. Sehingga kita berjumpa 10 minit dari sekarang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.